Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang kita pergi kepada tajuk kita. Masa saya mungkin sehingga 11 suku. Boleh ke Ustaz? 11 suku, setengah jam lagi. Boleh ya? Masya Allah. Saya pun rasa macam semakin sehat. Alhamdulillah. Macam tu, cik suami saya pun kata gitu. Kalau kat rumah ni duduk kelentang kan, 2-3 jam kena tidur kalau kena vertigo. Tapi rupanya ubat dia mild ya. Tajuk kita ialah akhlak Al-Quran dalam peribadi Rasulullah. Bila sebut tentang akhlak, kita pergi dulu kepada definisi akhlak. Apa maksud akhlak? Asal perkataan daripada khuluq. Khuluq yang membawa maksud perangai atau tingkah laku ataupun tabiat. Kalau kita pergi perkataan khalaqa, ciptaan, kita makhluk yang diciptakan, ada kaitan semua tu. Khalaqa, khuluq, makhluk, al-khaliq iaitu Allah. Allah yang menciptakan. Kalau daripada penciptaan zahir, kita boleh nampak zahir kita ni, mata, telinga, mulut, kaki dan tangan anak-anak. Tetapi semua anggota badan yang Allah ciptakan ini, beserta dengannya adalah akhlak. Akhlak mata, akhlak hidung, akhlak mulut, akhlak telinga kita, akhlak kaki kita, akhlak berjalan kita macam mana, bercakap kita macam mana, duduk kita macam mana. Subhanallah, yang memperhiaskan ciptaan anggota badan kita adalah akhlak itu. Subhanallah. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri, yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa berfikir, tanpa paksaan. Anak-anak lelaki semua, tengok ustazah kejap boleh? Anak-anak lelaki, para hufaz, penghafaz dan penjaga Al-Quran, subhanallah. Bila akhlak anak lelaki, contoh, anak-anak lelaki kamu bakal membesar. Kamu tak akan mengecil, kamu akan membesar kan? Bila besar kamu akan jadi apa? Ada yang sebut jadi suami, betul? Siapa yang nak jadi suami kat tangan? Ui, Masya Allah, hebat. Yang akak tu rasa baru dah jelajah. Dah ada dah plan tu, dia jadi suami macam mana. Tengok Ustaz Fakhrul dengan Ustazah dengan isteri dia. Bagus Ustaz ni ya, akhlak dia dengan isteri, esok nak buat macam tu juga. Tengok cerita drama, tengok apa-apa kan. Ustazah tanya lagi sekali, kajian lelaki, Mani, siapa yang nak jadi seorang ayah akan datang menjadi ayah? Masya Allah, sebab dia masih anak kecil, dah fikir nak jadi ayah dia. Hebat. Muslimat, banat, siapa yang nak jadi isteri esok? Siapa nak kahwin, siapa nak nikah? Angkat tangan. Maisal semua nak. Kalau tak nak, kena cek ni, hormon takut tak stabil. Takut hormon testosteron tak stabil. Siapa yang rasa seronok jadi seorang ibu, tak sabar nak jadi mak? Siapa nak jadi ibu? Tengok dia, bila makanan datang dia dah tak ni dah. Sarah nak jadi ibu lah. Nak mengandung, nak bersalin, sakit tau, bersalin. Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Anak-anak dia ada perilaku dia kan, dia ada perangai dia, dia ada akhlak dia. Mustahil kita nak anak tu akhlak macam kita sebagai ibu ayah. Mereka baru hidup 10 tahun, kita dah hidup 40 tahun. Mereka baru hidup 12 tahun, 14 tahun, kita dah hidup 45 tahun, 50 tahun. Akhlak kita pun masih lagi dalam proses untuk sentiasa baik, istiqomah baik. Jadi bila anak kita berubah akhlak, kadang baik, kadang lembut, kadang kasar, kadang wajah manis, kadang buat muka, kadang suara rendah, kadang suara tinggi, kadang rajin, kadang malas. Subhanallah, perubahan akhlak anak-anak kita ini perlu kita hadapi dengan sabar, dengan doa, dengan redha. Sebab bila kita melihat pada diri kita sendiri pun sama lah. Subhanallah, sama juga. Kadang akhlak kita baik dengan suami, lemah lembut, sopan santun. Satu hari je rupanya boleh bertahan isteri solehah. Masuk hari kedua, Allah uji. Contohlah suami tu buat perangai malas dia, dah suara kita pun tinggi semula. Kita pun struggle nak memiliki dan mengekalkan akhlak yang mulia.
Jadi begitulah juga anak kita yang tak matang lagi ni, yang tak mengalami dan melalui lagi pengalaman hidup yang banyak seperti kita. Jadi saya kira subhanallah, ustaz, murabbi dan murabbiyah yang kita tinggalkan anak kita untuk mendidik mengajar di sekolah harian ataupun sekolah akmalillah ini merupakan wakil daripada ibu ayah untuk mendidik anak-anak, dan mereka sangat sabar. Jadi kita kena banyak mendoakan kepada murabbi dan murabbiyah kita ini kebaikan dunia dan akhirat, kerana mereka sangat sabar dengan anak kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, anak-anak sekalian, akhlak ni perkara yang semula jadi. Kalau kamu jalan depan orang, boleh tak dia pakai tu vest kuning tu? Bangun kejap, cuba kamu jalan hujung sampai hujung. Jalan je. Start pada hujung. Sana. Ya. Okay, jalan. Okey, jalan. Okey, sila-sila jalan. Sampai hujung. Lulus tak nak buat menantu? Lulus tak nak jadi bakal suami? Sini. Dia dah malu. Bangun. Jalan lagi sekali. Okey. Sekarang ni sabar. Jangan berhenti jap. Okey, sekarang kamu jalan. Okey, badan tegak elok, cuma tunduk sikit saja. Tangan kamu buat macam ni. Tangan, buat tangan macam ni. Macam tumpang lalu. Mulut tak cakap tumpang lalu, tapi itu bahasa isyarat minta nak lalu. Betul kan? Okey, cuba jalan. Okey, tunduk tangan ke depan. Okey, tunduk lagi sikit. Okey, Masya Allah. Insya Allah bakal menantu siapa lah ni, dia anak siapa lah ni. Betul atau tidak, cara berjalan tu dah boleh membezakan anak itu memiliki akhlak yang mulia atau tidak. Ada hari ni anak-anak kita bila jalan depan orang tua, jalan depan ustaz, jalan depan kawan-kawan, dia main jalan macam tu je. Dia tak tundukkan badannya, kita kan diajar bagi hulur tangan, tunduk. Mulut tak cakap, tapi itu bahasa badan minta izin lalu. Sebab itu kadang-kadang bila anak kita melintas depan kita kat rumah kan, kita minta dia ulang balik. Walaupun di rumah, walaupun depan kita, bukan depan orang ramai pun, kita minta balik. Luqman, patah balik semula. Macam mana lalu depan Umi sepatutnya macam mana? Lalu depan Abi macam mana? Kadang kita nampak dia langkah kaki Abi dia, contoh budak-budak berlari-lari nak laju, dia langkah kaki Abi dia, ayah dia. Kita pun kata sekarang pergi minta maaf dengan Abi dan jalan semula. Jadi kalau laluan tu memang terhalang dengan kaki Abi, kena buat apa? Abi tumpang lalu sikit, Abi kena cakap supaya Abi boleh, ayahnya boleh tarik kaki untuk dia lalu. Perkara-perkara sebegini kadang-kadang kita ibu bapa ambil remeh, ambil mudah. Akhirnya anak kita dia terus dengan akhlak begitu di mana sahaja, di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Kalau anak kita dia ajar merendah diri ketika nak melalui di depan orang dewasa, sebenarnya lama-lama perasaan rendah diri dan sikap rendah diri itu tertanam dalam keadaan yang berbeza. Jadi subhanallah, tadi anak tu tadi kita minta dia berjalan, dia automatik tunduk. Maksudnya dia ada akhlak yang mulia. Sebab ada orang dia lupa, dia terus jalan macam biasa sebab saya suruh jalan je kan. Tapi dia dah auto tunduk. Maksudnya akhlak mulia itu dah sebati dengan anak kita ni. Ada anak yang kena suruh, dia jalan dulu, tunduk sikit. Maksudnya perilaku itu belum menjadi akhlak. Sebab akhlak adalah perbuatan semula jadi tanpa disuruh. Dia telah sebati dalam diri. Akhlak kita bila dengan suami dah sebati macam ni, akhlak kita suami dengan isteri pula sebati macam mana? Sebab ramai orang berakhlak mulia bila di khalayak ramai sahaja. Kita bila di khalayak ramai, bila makan lemah lembut, sopan santun. Tapi dekat rumah gelojok, dekat rumah memang kau ambil kuah tu pun tumpah-tumpah. Tapi masa kenduri semua sembah lembut, sopan santun. Apa ni suap pun sikit-sikit, selo-selo.
Tapi di rumah akhlak makan kita berbeza. Di dalam majlis akhlak duduk kita sopan, lemah lembut, sabar. Dekat rumah, na'udzubillah, duduk pun terkangkang-kangkang, contohnya lah ya, na'udzubillah. Depan orang akhlak minum duduk pegang tangan kanan. Rupanya di rumah dah dahaga sangat, tekan je air dekat water dispenser, terus bobok minum. Lepas tu dengar anak berlari, dan duduk. Sebab rupanya kita jaga akhlak kita depan manusia, depan anak, depan khalayak ramai. Sedangkan akhlak adalah satu perbuatan yang semula jadi, yang tidak dibuat-buat, dan yang kita buat itu adalah kerana Allah.